Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita berkumpul lagi pada malam ni. InsyaAllah menyambung tajuk buku akidah ahli sunnah berdasar manhaj salaf. Mana kita kali terakhir kita bincangkan, kita ambil berkenaan dengan pendirian ahli sunnah terhadap memula sekali takwil. Ya, kita tengok balik. Ialah takwil. Takwil ni kita kata hari tu yang maksud yang kita jelaskan adalah mereka ni yang kononnya tak nak zahir maksud yang datang kerana keserupaan dengan makhluk, maka mereka ubah maknanya daripada contoh itu kan kita sebut singa kepada bukan singa, harimau bukan harimau. Jadi apa saja yang disebutkan tentang Allah Ta'ala dia akan cuba tukar. Alasan dia untuk tanzih Allah Ta'ala. Ini satu bentuk lah ditakwil. Bentuk kedua yang bahkan sebenarnya muncul awal adalah berkenaan dengan taktil. Baik, pendirian ahli sunnah terhadap golongan taktil atau mu'attilah. Taktil membawa maksud mengingkari nama-nama dan sifat-sifat yang Allah isbat untuk dirinya, sama ada bentuk menyeluruh atau sebahagian sahaja. Sama ada ditolak tu. Maksud dia bila taktil dia daripada atala, ain ta lam. Atala maksud dia hentikan, abaikan sesuatu daripada maksud atau penggunaan atau fungsi. Tu dia kata kalau orang apa yang orang yang tak bekerja dia panggil mu'attal. Orang ni apa dia tak ada kerja, dia tak ada fungsi. So jadi sudut asal kalimah taktil ni adalah pada asas untuk menghilangkan maksud atau pengertian atau apa yang Allah isbat terhadap dirinya. Tapi dia kata sebut sama ada menyeluruh, totally buang, ataupun dia buang sebahagian. Okey, baik. Dia kata sebahagian sama ada ia sama ada dilakukan secara tahrif, iaitu apa, ataupun menunjukkan keingkaran, juhud. Tahrif maksudnya dia selewengkan maksud, atau juhud dia tolak maksud. Dia tolak maksud. Macam dia kata orang tak boleh lihat, tak boleh dilihat. Jadi tentang lah. Walaupun datang nas kata boleh, dia kata tak boleh juga. Bila Allah kata dia ada wajah, dia kata tak ada wajah. Bahkan ada wajah, ada depan, ada belakang, ada belakang, ada kiri, ada kanan, dah batal. Dia buang. So basically dia adalah pelafazan ni dia buang terus ataupun buang sebahagian, sama ada penyelewengan ataupun dia tentang, tolak direct apa yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Kesemua itu dinamakan sebagai taktil. Dinamakan sebagai taktil, perbuatan mengabaikan atau membuang pengertian daripada apa yang telah isbat pada dirinya. Golongan yang mengingkarinya dinamakan sebagai golongan mu'attilah. Golongan mu'attilah, golongan yang mengabaikan ataupun menghentikan pengertian atau maksud nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ahli sunnah wal jamaah tidak mengingkari apa sahaja nama atau sifat Allah, bahkan mereka memperakuinya. Bila Allah kata ada pada dirinya, dia bersifat dengan sifat berkenaan, ini nama-nama dia, maka kita tak boleh abaikanlah. Tak boleh kita kata macam kenapa cakap macam ni. Itu bukan ayat kita. Ini yang kita kata dia seolah-olah konon nak tanzih Allah Ta'ala, dia bagi takwil. Tanzih Allah Ta'ala ada taktil. Terdapat perbezaan di antara taktil dengan tahrif, tapi ada beza sikit. Taktil dengan tahrif ni, tahrif ni melibatkan dalil, manakala taktil melibatkan benda yang dikaitkan dengan dalil. Mana tahrif dia selewengkan, mana ada dalil tapi dia larikan maksud, dia lebih dekat kepada takwil lah.
meletakkan maksud bukan pada makna yang dikehendaki, itu panggil tahrif. Allah Ta'ala cakap lain tentang dirinya, dia maksudkan lain. Itu hampir menyamai dengan takwil. Okey, adapun ta'til pula, dia kata ia berkait dengan dia melibatkan benda yang dikaitkan dengan dalil. Tajuk yang ada kaitan dengan dalil tu dia tolak terus. Okey, dalam ayat 64 surah Al-Maidah, okey, menyatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua-dua tangan Allah itu terbuka. Ada yang mentakwilkannya dengan makna kedua kekuatannya terbuka. Mana dia tukar daripada makna dua tangan kepada dua kuasa, dua kekuatan. Okay. Takwilan seumpama ini adalah satu bentuk tahrif. Itu dan menolak maksud yang betul. Dan kita kata masa kita sebutkan pada Allah Ta'ala apa disebut tentang dirinya, ia ada seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, tapi kita tahu kaifiat dia. So Allah Ta'ala tak ada contoh untuk dibandingkan, dan tak ada siapa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga hari kiamat nanti. Mana di sini tak ada siapa yang tahu. Hatta Nabi SAW sendiri pun, bila ditanya tentang hal ra'aita rabbak, dia kata nurun anna arah. Malam balik daripada Mi'raj, ada sahabat yang bertanya Nabi, hal ra'aita rabbak, kau nampak kat Tuhan kau? Nabi kata cahaya macam mana aku nak lihat dia. Mana hijabuhu nur, dalam hadis Sahih Muslim Nabi kata hijab Allah adalah cahaya. So basically tak nampak lah, tak dapat dilihat. Bukan maksud tak ada, bukan tak ada berzat, tak ada mempunyai zat, tak, tapi tak dapat dilihat. Mana kerana di dunia ini tak dibenarkan kepada sesiapa pun untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat nanti tajuk lain. Bercakap ya, bercakap. Sebab tu kita kata bila ada sahabat tanya Nabi SAW tentang Adam AS, adakah dia Nabi? Maka Nabi kata, Nabi SAW kata Nabiul Mukallam. Adam adalah Nabi yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ketika dalam syurga. Musa memang bercakap-cakap Allah Ta'ala sekarang ni kat dunia ni, on the spot. Nabi SAW pada malam Mi'raj. Nabi yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala berdasarkan kepada Nas ada 3 direct bercakap dengan Allah Ta'ala, tapi semuanya di balik tabir, bukan depan, bukan nampak, semuanya di balik tabir. Jadi ini nas-nas yang datang menunjukkan kita faham. Tapi bila kita balik pada asal, bila diorang alihkan maksud tadi, dia larikan maksud. Sebab bagi dia kata kalau ada ini, ini makhluk, maka dia buang. Itu tajuk asal sebenarnya pada golongan geng-geng ikut ahli kalam ni. Itu masalah sebenar. Bagi dia kalau ada ini makhluk, kalau ada ini makhluk, kalau macam ni makhluk. Semua tu merujuk kepada apa Aristotle letakkan sebagai garis panduan objek ataupun zat ataupun sesuatu yang dia material, yang disebut oleh Aristotle Maqulatul Ash. Digunakan itu sebagai sandaran bagi mengatakan apa boleh apa tak boleh bagi Allah. Ini pelik kan? Sebenarnya benda tersebut hanya diterjemahkan kepada bahasa Arab lepas daripada zaman Abbasiyah dan sebagainya, baru mula start masuk Maqulatul Ash ke dalam Islam. Tiba-tiba para sahabat Nabi tak reti, dia orang pandai. Ini panggil apa overestimate kemampuan sendiri. Dia semua kadang geng-geng ikut ahli kalam ni, dia poyo, dia rasa dia bijak. Ya, macam kita sebut lah, dia kata kita menyelam pada lautan yang para anbiya tinggal di tepi tebingnya. Itu ayat yang dia gunakan. Abu Yazid Al-Bustami dia kata macam tu. Kita masuk ke dalam lautan yang para anbiya, para nabi berhenti kat tepi tebing, kita masuk dalam. Itu yang kita ingat dulu. Ada seorang Muhammad ni, dia kata apa, geng Salafi ni masa duduk dalam gua, tak boleh keluar dari gua, macam katak botol purung dan sebagainya lah. Ada bidalan-bidalan sedemikian. Sedangkan ini adalah kepatuhan kepada nas, bukannya berkaitan dengan tajuk masalah. Tak boleh overfikir. Bahkan di kepala kita datang, kita tolak, sebab kita kata Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tak boleh ada seumpamanya. Hatta ikut bayangan yang kita ada, semua kita reject. Tapi bukan kita menafikan dia sami' dan basir. Allah Ta'ala kata dia tidak ada keserupaan dengan suatu benda pun, tak ada seumpamanya suatu benda pun, tapi dia maha mendengar, maha melihat. Kalau tak faham mendengar, melihat apa benda? Tak ada ustaz, tak ada maksud. Dari situ yang cuba dia nak kini. Bahkan kadang-kadang dia bukan, dia bila geng tahrif ni, dia bukan kata hilangkan maksud sami' dengan basir tu, dia kata hilang maksud, tapi dia dibincang cara. Kita melihat dengan mata, dengan telinga. Allah melihat macam mana, Allah mendengar macam mana. Dia pergi bahaskan cara. Betul lah sekali kalam Allah Ta'ala pun dia kata tak ada kalam, tak ada suara, tak ada huruf.
Sebab dibandingkan dengan, berlawanan dengan manusia, dengan makhluk. Dia kata tak boleh ada bunyi, tak ada huruf, tak ada suara. Siapa cakap? Nabi cakap? Tak ada pun. Ha? Itu masalah dia di sini. Dia pasal garis panduan mereka adalah kata-kata Aristotle. Sebab tu apa-apa bertentangan Aristotle punya dia bakul sampah kan. Sedangkan kita baca bagi ahli sunnah pula, kita faham kalimah tak tahu cara. Bila Allah kata ada lah. Macam mana kita tahu? Sebagaimana kita boleh fahamkan tentang mendengar dan melihat, demikian juga pada zat Allah Ta'ala pun kita faham sedemikian. Faham dengan pengertian yang sama. Kita faham maksud tapi tak tahu cara. Macam Imam Malik jawab, istiwa tu faham maksud tapi tak tahu cara. Kita berulang kali kita sebutkan, kaedah ahli sunnah adalah kita isbat bila tamsil. Kita isbatkan Allah Ta'ala dengan apa dia kata tentang dirinya tapi tanpa contoh. Tapi kita tanzih tanpa ta'til atau takwil. Kita tanzih Allah Ta'ala daripada keserupaan makhluk, tapi bukan dengan kita abaikan maksud apa dia kata tentang dirinya. Kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Ya, itu yang kena faham berkali-kali. Dia orang tak tahu, kata bijak habis. Allah Allah. Okey. So, jadi bila dikata, bila tukar daripada kalimah tangan kepada kuasa atau kekuatan, ini dikata takwilan seumpama ini adalah bentuk tahrif. Itu yang menolak maksud yang betul. Hal tersebut kerana maksudnya yang sebenar ialah tangan secara hakiki. Tangan-tangan lah. Okay? Yang terlibat sebenarnya telah mengingkari makna yang dikehendaki dan mengisbatkan makna yang tidak dikehendaki. Dan dia isbatkan dengan makna yang tak dikehendaki. Yang Allah kehendaki dia hilangkan, yang dia nak kehendaki sendiri letak kat situ. Okey. Jadi benda ni ialah pasal balik pada asal bila Allah Ta'ala dia ada hujah. Dia mungkin bawah sikit kita baca yang mana bila Allah Ta'ala kata apa pada iblis dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa menghalang kau untuk sujud kepada makhluk yang, kepada apa yang aku cipta dengan dua tanganku? Awak nak kata apa? Dua kuasa. Kalau ikutkan kuasa, semua makhluk jadi dengan kuasa Allah Ta'ala. So nak terjemah apa? Jangan terjemah. Betul apa? Yadayya. Aku ciptakan dengan yadayya. Apa yadayya? Lalu tak ada maksud. Ini di pasal kes keserupaan tadi. Sebenarnya keserupaan itu berlaku sebab diorang sendiri membayangkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab tu dia sibuk nak bersihkan. Kita ahli sunnah, kita faham dah Allah Ta'ala sebut tentang dirinya, tapi laisa kamitslihi syai'. Tak ada contoh untuk kita bandingkan. Dia sebut ada lah, yang sibuk kata tak ada. Sebab apa? Kau bersihkan Allah Ta'ala daripada sifat makhluk, tapi kemudian dalam perbuatan tadi, mana kata siapa yang isbatkan pula dia kata menjisimkan Tuhan. Masalah lah. Siapa isbat? Awak jisimkan Tuhan pula. Dia yang bayang, kita bayang pun. Dia yang bayang sebenarnya. Ini banyak orang tak faham kenapa timbul tajuk ni. Bahkan benda ni masalah besar dia sebenarnya adalah dalam kita ialah membina dalam diri kita perangai Allah firman reject, Allah firman reject, tanpa sebarang masalah. Dia reject suka hati dia je, pasal tak logik. Kenapa tolak? Tak logik. Kenapa tolak? Tak logik. Sebab logik itu menjadi penghukum bagi penerimaan. Tak logik, tendang. Walau Allah Ta'ala firman, walau Nabi sabda. Ini ayat-ayat yang keluar daripada Amr bin Ubaid dan sebagainya, memang keluar mulut dia bercakap macam tu. Tapi itu panggil juhud lah. Tapi ini tahrif. Ini tahrif ni dia tak kata tolak, tapi kata maksud lain. Bukan maksud yang kita faham, tapi maksud lain. Ya, baik. Dia kata jika seorang mengatakan kedua-dua tangan Allah itu terbuka, dia menyatakan aku tak mengetahuinya. Aku serahkan perkara tersebut semata-mata kepada Allah. Aku tak isbatkan tangan yang hakiki dan tidak juga tangan yang diselewengkan lafaznya. Jadi kononnya dia panggil apa? Tafwid. Sekarang tafwid kaifiat yang kita serahkan pada tak tahu cara, tapi kita tahu maksud. Sebut wajah, kita faham. Sebut dengar, kita faham. Sebab semua tu ada relate kepada diri kita dengan amal. Kan kita sebut dulu kan, berapa kali daurah kita buat, kita kata bila kita beriman untuk beramal, macam kita beriman dengan Allah Ta'ala. Nabi kata Allah turun ke sepertiga akhir malam ke langit dunia. Kita beriman untuk kita bangun dan berdoa.
Bukan untuk bayangkan kat mana, kat sini. Tak. Kita dah baca hadis tadi untuk kita bangun waktu itu. Tapi bagi orang yang tak beriman atau kurang beriman dengan hadis tadi, atau sering persoalkan yang turun siapa Allah ke rahmat, last sekali tak bangun pemalam untuk doa. Cari ustaz, anak saya gini, ustaz anak saya gitu, ustaz saya meniaga tak laku, ustaz pun jual lah, ambil batu ini. Nampak? So last sekali tak ada relate kita dengan Allah Ta'ala, tak ada relationship. Allah bagi tahu pada kita melalui Quran, melalui hadis, untuk kita beriman dan beramal, bukan untuk setakat kita dengar dan kita jatuh. Tak ada relate. Macam Sami' Basir tadi kan, Raqib, semua benda tu ada kaitan dengan masalah tindak tanduk kita. Kita mesti faham bahawa kita beriman untuk beramal, bukan untuk membayangkan Allah Ta'ala seperti makhluk, bukan nak jisimkan Allah Ta'ala macam makhluk. Tak ada pun sebab. Bagi kita beriman untuk beramal, supaya kita tahu bahawa Tuhan kita mendengar akan kata-kata kita, melihat perbuatan kita, mengetahui isi dalaman hati kita kan, amat bijaksana, amat mengetahui. So tu redha. Kadang geng-geng ni cakap je redha kan, tapi kena sekat. Ingat dulu geng-geng Nasyabandi Haqqani, bila dia kena sekat dengan Jakim, tahu kita keluar tajuk isytihad sesat, dia doa buruk kot ke Jakim, semua kena maki dengan dia. Di mana datang dia punya perasaan, perangai dia untuk kata redha dengan ketentuan Allah Ta'ala? Kita asal tidak sunnah, tak bagi tauliah pun kita buat tak tahu je, tak gaduh. Bismillah. Bukan kita kisah sangat, tak ada kata sekian, kita maki dia, kita sekian. Tak, kita tahu pegawai-pegawai kerajaan ni, kebahagiaan paling besar mereka cek makan. Bukan seorang kawan saya, dia kata apa, minta maaf akhi, ana menjalankan tugas. Dia cakap dengan saya, ada mesej saya simpan. Semua realiti benda ni adalah perkara-perkara yang kita faham. Tapi takkan kita sibuk marah dia, sebab kita tahu manusia ni tak sama kadar. Tak semua orang mampu untuk bercakap benar, tak mampu semua orang mampu berterus terang. Tapi realiti dia, kita tahu qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sekat, kita terima. Allah Ta'ala bagi kita, kita terima. Tak bagi pun kita terima. Bila sekat pun Allah yang sekat, bila dapat Allah yang bagi. Bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita bagus. Tak payah buat mengarut. Tak payah dalam Facebook ni, tak payah beria nak lawan Salafi kerana untuk dapatkan tauliah. Tak guna sebenarnya. Bahkan menghinakan diri sebenarnya pada sudut asal. Bila orang sibuk nak ni pertahankan, yang ahli bid'ah buat semuanya diam je. Bila ada Salafi sebut, bantai, lawan. Ni semua ni gila dia panggil. Kan, kerosakan dalam diri tu hanya kerana untuk contohnya dapat tauliah. Tak payah. Hina, keji, jijik, kotor. Tahu tak? Daripada awak bercakap benar, awak cakap bohong. Daripada awak menzahirkan kebenaran, awak zahirkan kepalsuan. Kenapa? Tapi bagi kita, tapi bagi ahli bid'ah, memanglah. Jangan. Try tengok, kena sekat. Doa kunut nazilah kot. Kepada kerajaan Malaysia. Serius. Ni jaga-jaga sikit. Kita umat Islam tak buat kerja macam tu. Imam Ahmad bin Hanbal diseksa dalam penjara oleh Khalifah Abbasiyah. 3 khalifah, Ma'mun, Mu'tasim, Mu'afiq. 3 khalifah, 3 era. Dia diseksa dalam penjara. Kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia kata dengan dia, doakan je lah ke atas mereka. Sebab Imam Ahmad terkenal doa makbul. Doa dia makbul, orang tahu. Tapi dia tak nak doakan. Kita kau dapat doa makbul. Tengah tonggeng dah orang, masuk longkang, accident mati. Lepas tu kita lawan aku lagi. Ni masalah. Umat Islam kita ni kadang-kadang dia tak ada adab. Dia tak ada adab dengan Allah Ta'ala kan. Bahkan dia ingat semua benda dia nak macam tu je. Tak boleh. Kita tahu kita bekerja untuk agama Allah Ta'ala. Kalau orang disekat, Allah yang sekat. Kalau tak bagi, Allah yang tak bagi. Kita, qadar kita bukan ketika best je. Ketika best je, rezeki tak salah alamat. Bila kena bala, tak sebutlah bala tak salah alamat. Dia sibuk yang baik je. Ni rezeki lah, rezeki. Bila kena bala, engkau lah. Nah, ini jaga-jaga sikit masalah. Baik. So dalam Mu'attilah ni dia macam tu. Dia konon dengan kata-kata tadi, dia kata tafwid makna. Apa maksud? Tak ada. Ada mana? Tak ada.
Kan dia kata kan, aku tidak mengetahuinya, aku serahkan perkara tersebut semata-mata kepada Allah, aku tidak Subhanahu wa taala, aku tidak mengisbatkan tangan yang hakiki dan juga tangan yang diselewengkan lafaznya. Ini dinamakan sebagai tafwid, dia kata. Kita suka mengatakan orang ini adalah seorang berfahaman mu'attilah atau dan juga muharrif. Mu'attilah dan juga muharrifah. Dia memang dia ta'til dan juga memang dia tahrif sebenarnya. Hal tersebut kerana dia tidak merubah makna lafaz dan tidak juga menafsirkannya kepada makna yang tak diketahui. Tak. Sebaliknya dia mengingkari makna yang dikendaki sebenarnya. Dia bukannya dengan dia kata aku tak tahu makna tadi, maksud dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tak. Kalau kita pula kita isbat, macam mana? Baru kita kata Allah Ta'ala je mengetahui. Itu baru kita serah tafwid kepada Allah Ta'ala tentang pengertian realiti dia. Tapi maksud kalimah itu kita faham. Siapa kita tak faham? Berpuluh-puluh tahun kita merdeka, semua orang sebut ajal maut di tangan Tuhan. Ada tak siapa-siapa bising? Tak ada seorang pun dekat dunia ni, kat Malaysia ni, bising tentang tajuk kata-kata apa, kata-kata Piramli ke, filem-filem lama ke, tulisan buku ke, sastra kita ke, bila kata ajal maut di tangan Tuhan. Pernah dengar orang bising? Ada kata, oh Mujassimah ni. Tak pernah. Balik geng-geng ahli kalam ni, baru belajar, baru konon macam, aku dah belajar, aku pandai. Tiba-tiba dia pergi persoalkan tentang kalimah tangan tu maksud apa. Orang Malaysia tak pernah bising pun tajuk tadi. Bagi orang awam, dia faham. Mana ajal maut di tangan Tuhan? Sebut je. Tak salah pun sebut. Ini sebut pun salah, dia kata. Tangan sebut. Tangan apa? Tangan macam ni ke? Tangan apa? Tangan ni ke? Dia bagi tangan. Dia bagaimanakan? Sebab tu beza sebenarnya. Kalau kita ikutkan pada asal orang awam kita, kalau geng-geng ahli kalam ni tak masuk, tak ada masalah pun. Semua orang faham dengan fitrah. Lepas tu bila geng-geng ahli bid'ah ni kan cakap-cakap Allah di mana-mana lah, tak bertempat, dia toleh ke atas Allah Subhanahu wa taala. Mendongak juga. Kenapa dongak? Sebab Allah Subhanahu wa taala tak boleh pula. Allah Subhanahu wa taala ini masalah sebenar. Fitrah kita dah tak ada masalah sebenarnya. Cuma datang kumpulan ni balik, kononnya dah belajar ilmu kalam, mantik dan sebagainya, konon pandai, dia start bising. Saya kata ada kaitan pun perkara berkenaan pada masyarakat kita. Daripada sejak merdeka, daripada sejak zaman Hang Tuah lagi, digunakan kalimah ajal maut di tangan Tuhan. Tak ada siapa bising. Jodoh di tangan Tuhan. Pandai pula. Ajal maut di tangan Tuhan, jodoh di tangan Tuhan. Tak ada kata tak, pakcik ni Mujassimah kata. Cuma cakap kalimah tu pakcik-pakcik kat kampung. Pakcik-pakcik cakap jodoh di tangan Tuhan tu, ajal maut di tangan Tuhan tu, semuanya Mujassimah. Tak cakap macam tu, kenapa? Ni kena faham betul. Pasal diorang bukannya mengisbatkan apa-apa. Dia kata tak merubah makna lafaz dan tidak juga mentafsir kepada makna yang dikehendaki, yang tidak dikehendaki. Sebaliknya dia mengingkari makna yang dikehendaki, itu mengisbatkan tangan bagi Allah. Kalau tak ada ayat dia kata aku tidak mengisbatkan tangan yang hakiki. Dia cakap itu. Dia tak kata tangan hakiki. Ada tangan? Ada. Allah tak nak kata ada, ada lah. Kenapa tak ada pula? Tapi dia start. Ini masalah. Dia marah kalau dikatakan dia ikut Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan atau Jahmiyah ni, dia memang dia batalkan bagi Allah berkata-kata jadi perkata, melihat jadi pelihat. Ni baru ni kan dia kecoh tajuk ni kan, tak pasal-pasal glamour. Tengah-tengah tawah dia kena maki, kena puji, tak kisah. Okey, berkata-kata melihat, pelihat, mendengar, pendengar. Kita tahu kalimah tadi maksud dia Allah mendengar lah. Memang takkan sama cara Allah mendengar, cara kita mendengar. Itu je. Apa masalah dia? Kau mendengar apa? Suara lah. Suara kan objek pula. Suara kan benda ni gelombang udara bla 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 sampai masuk dalam apa, kalau telinga kita gegendang ada apa, tulang koklea bla bla bla. Faham tak? Saya pening kepala kan tengok kumpulan ni. Nak kata gila tak gila, tapi bobot gila. Nak kata tak, dia macam delusional tau. Benda tu sangat jelas dan terang. Jangan cakap selain apa orang tengah cakap tentang dirinya. Itu simple je. Tapi tak boleh juga. Dia nak juga pusing. Alasan dia sebab ikutan kepada Aristotle. Itu je. Baik.
Golongan ahli sunnah menolak kedua-dua bentuk pendekatan jalan di atas, iaitu pendekatan tahrif dan kedua tafwid. Maksud tafwid tadi, tafwid makna. Okey, kalau tafwid kaifiat, ya, kita tafwid kaifiat. Kita menyerahkan kepada cara tak tahu. Macam Imam Malik kata wal kaifiyah majhul atau ghairu ma'lum. Cara Allah Taala istiwa tak tahu. Tak ada contoh nak dibandingkan. Jadi benda tu memang jelas kita kata, dan bahkan penipuan mereka satu demi satu, macam kata Ibn Taymiyah turun daripada mimbar, kata Allah Ta'ala turun seperti aku turun. Tiba-tiba cek-cek Ibn Battutah datang ke Dimash, waktu tu Ibn Taymiyah dalam penjara. Tak ada seorang berbetulkan balik. Dia diam je. Dia salah kan? Diam. Padahal beria dia keluarkan. Ibn Taymiyah kata ini, Ibn Taymiyah kata gitu. Ini realiti yang kita kena jaga. Banyak masalah dalam masyarakat punca sebab ni. Okay? Baik. Sebaliknya mereka mengatakan Allah benar-benar punya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar punya tangan secara hakiki, yang kita tak ketahui caranya, tapi kita tahu maksudnya. Maksud faham tapi cara tak tahu. Okey. Pendirian sunnah terhadap takyif. Okey, so jadi taktil dalam tu dia ada dua dia tahrif atau juhud. Kemudian tahrif tadi kadang-kadang dia ada bentuk panggil sebagai tafwid. Tapi tafwid orang tu bukan tafwid makna, bukan tafwid kaifiat. Makna pun dia tak tahu. Dia kata tak tahu makna. Makna apa tak tahu. Kita sami tak tahu. Dia nak cakap tahu pun tak boleh. Semua dia buang, tak tahu. Dia kata begitu Jahm bin Safwan punya ajaran, tapi tak mengaku. Okey, baik. Kononnya nak tanzih Allah Taala sampai buang apa yang Allah Taala kata tentang dirinya. Okey, penilaian ahli sunnah terhadap takyif. Takyif ni merupakan lafaz yang tidak terdapat dalam kitab juga sunnah. Okey, bahkan terdapat keterangan yang menegah tentangnya. Takyif maksudnya membagaimanakan. Bagaimana? Benda sikit. Bagaimana? Benda-benda objek duniawi boleh kita tanya soalan. Bagaimana? Benda sikit. Bagaimana? Dia tanya bagaimana sifat. Dia bagi macam mana Allah mendengar, macam mana Allah sekian, macam mana wajah Allah, macam mana. Itu yang Imam Malik halau lelaki tu. Dia halau lelaki sebab tu. Dia tanya tentang kaifiat. Betul dia kata kaifiat ghairu maklum atau majhul atau ghairu ma'qul, tak boleh masuk akal tentang cara, sebab Allah tak ada contoh, tidak dilihat, tak ada contoh. Awak cuma bergantung dengan wahyu saja. Okey. Bahkan terdapat keterangan yang menegah tentangnya. Takyif merujuk kepada mengaitkan sifat-sifat Allah dengan cara tertentu. Golongan ahli sunnah wal jamaah tidak meletakkan cara tertentu kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdalilkan dengan dalil sam'i dan juga akli. Okey, maksud dia dalil sam'i apa yang didengar daripada Nabi, itu daripada Al-Quran atau hadis, itu panggil sam'iyat. Akli dia diterangkan lepas ni. Dalil sam'i adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil sam'i yang melarang kita untuk membagaimanakan tentang Allah Taala adalah firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 33. Allah menyatakan, "Qul," katakan hai Muhammad, "Innama harrama rabbiyal fawahisha," hanyalah Tuhanku mengharamkan perkara-perkara keji, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang zahir daripadanya, apa yang tersembunyi. Dan Tuhanku melarang juga apa? Mengharamkan al-ithma wal baghya bi ghairil haqqi, dosa dan pelampauan dengan tanpa kebenaran. Dan Tuhanku melarang wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan untuk kalian menyekutukan dengan Allah apa tak diturunkan dengannya sebarang kuasa, sebarang otoriti. Tak ada otoriti orang turunkan bersama dia, kenapa kamu sembah dia? Dan yang terakhir Allah larang adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan untuk kalian berkata-kata ke atas Allah Taala apa kalian tidak ketahui. Ni yang kita bagaimana kan tadi kita cakap tentang ni lah. Ni Quran larang. Okey. Fokus utama yang terdapat dalam ayat di atas adalah pada ayat dan diharamkannya oleh Allah Ta'ala kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi memang kita tak tahu. Kembali pada asal, ghaib yang terbesar bagi kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Betul para sahabat Nabi kan dalam hadis Bukhari Muslim datang, dia kata hal nara rabbana yaumal qiyamati, hari kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat. Nabi tak pernah ajar diorang lihat Allah di muka bumi. Hal nara rabbana yaumal qiyamah, hari kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat.
Ni semua ni ajaran yang jelas, terang, yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi di kumpulan ni dia masih lagi lah, dia tak nak terima. Dia akan dia cuba bagaimana. Last sekali dia keluarkan, dia kononnya idea dia boleh mengetahui luar daripada batasan tadi. Mana akal dia jadi ukuran sebenar. So Allah adalah apa yang akal dia letakkan. Baik. Misalnya datang seorang lelaki lalu membaca ayat berkaitan Allah Ta'ala beristiwa di atas arash, sebagaimana yang dikemukakan sebelum ini. Setelah itu dia mengaitkan istiwa Allah dengan cara tertentu. Kita suka menyatakan lelaki ini telah berkatakan tentang Allah sesuatu yang tidak diketahuinya. Tidak tahu. Kita kena lihat dulu. Bagi kita kan disebutkan untuk tahu satu perkara, kita kena A, lihat sendiri, atau B, ada contoh. Kan? B, A, lihat sendiri, B, ada contoh. Dua-dua ni pada Allah Ta'ala tak ada. Lihat sendiri tak ada. Atau Nabi SAW sendiri pun tak lihat sendiri. Nabi kata, aku tak cahaya, aku nak lihat bagaimana. Betul kemudian contoh, laisa kamitslihi syai'. Kalau kita tak pernah lihat suatu benda, kita boleh dibayang pada kita dengan contoh. Kan saya beritahu kan apa Hanzal kan, buah tu pahit. Para ulama sebutkan, dan Nabi pun pernah beri perumpamaan orang yang munafik tak baca Quran macam Hanzal, dan tak ada bau, berasa pahit. Jadi sebut Hanzal, orang tak faham Hanzal tu apa. Okay, bila saya sebut Hanzal ni macam buah temikai, ada gambar tu ada gambar ni, tapi kecil, lepas tu ada bulu-bulu. Saya sebut ni sebab ada contoh. Maka setiap kali saya lafazkan, orang tu akan nampak 1, 2, 3. Tapi bila katakanlah dia tak ada contoh, orang nak bayang macam mana? Hanzal ni memang buah pahit. Dia kalau saya tanya kan, tunjuk gambar. Okey, sekejap abaikan apa yang lihat. Okey, Hanzal tu dia kata rupa temikai tapi kecil. Nampak? Bila kerat macam timun, dalam dia macam timun, pahit sangat buah ni, tak ada bau, rasa pahit. So bila tadi saya sebut rupa temikai kan, kecil, dia kecil pasal ni. Buah ni dia pahit, pahit, dan dia punya getah tu boleh ubat buasir. Kalau kerat dua, lalukan dia punya getah tu dekat buasir, dia akan kecut. Ini contoh. Bila kita tak pernah lihat, saya pernah lihat, tuan-tuan tak pernah lihat. Kemudian saya sebut, nak terang macam mana, tuan-tuan nak lihat lagi, so saya bagi contoh. Tuan-tuan nampak walaupun tak tunjuk gambar, jadi tuan-tuan nampak dah rupa dia. Sebab saya sebut macam temikai tapi kecil. Nampak okey. Ni rupa lain dia macam tu. Kalau kerat dua tu dia macam temikai, macam timun. Buah ni pahit, Hanzal. Jadi kalau kita fahamkan balik, okey, benda ni bila ada contoh boleh kita buat bayangan. Jadi tak ada. Yang tinggal pada kita adalah apa? Pemberitahuan daripada dirinya sendiri. Dia bagi tahu kita apa dia, apa pada dia, apa dia ada, apa tak ada. Dia kan inilah. Dua ni gagal lah. Sebab tu kita kata mengenal Allah Ta'ala adalah paling betul dengan asma' dan sifat yang Allah Ta'ala terangkan kepada kita dalam Quran dan dalam sunnah. Kalau ikut akal kita, dan gagal lah. Sebab akal kita tak boleh gapai ni. Akal kita boleh sampai sini je. Lihat sendiri atau ada contoh. Macam kita ketuk kan, orang ada orang ketuk pintu, kita, akal kita ada gambaran ada orang belakang pintu. Okey, soalan, lelaki perempuan? Gemuk kurus? Mata biru mata hitam? Rambut kerinting? Suka makan apa? Mana ada dapat? Cuma kalau dia kata suara tu dikenali, dan dia ada masalah. Bila kita dengar je nak suara dia kata Assalamualaikum, ini kenal ni, akan keluar gambar. Bila kita ada contoh. Oh, ni dekat Turki je tu lah, tengah-tengah saya bercakap, tiba ada orang tegur, dengar suara dah tadi. Kawan lama tak jumpa, kat 6 tahun pun tak jumpa. Jadi masa dia kenal suara saya, tengah cakap tepi jalan, tengah bila lah nak sampai jauh berjalan kan, dia lintas tu, tadi dengar suara dia tadi, betul dah ni dia kata. Kan ada suara je. Tu suara kita bila registered, orang tadi registered suara kita, dia nampak gambar lah bila ada contoh.
Faham tak? Jadi basic ni tiga ni. Satu, dua, tiga. Yang kita boleh dengan Allah Ta'ala hanya ni je. Dia beritahu sendiri tentang dirinya, sama ada dengan firman-Nya dan Quran atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je dua. Lain tak ada sebenarnya. Okey, baik. Jadi kata sini, dia kata adakah Allah Taala telah Subhanahu Wa Taala telah beritahu beliau yang dia beristiwa di atas berdasarkan cara beliau sebutkan ini. Yang dia pergi bagaimana kan tadi Allah sebut tak kat dia seperti ini, macam ini, tak ada. Okey, jawapannya sudah tentu tidak, kerana Allah SWT hanya beritahu kita dia beristiwa di atas arash dan tak beritahu bagaimana dia beristiwa di atas arash. Tak beritahu cara dia. Okey, inilah yang dikatakan sebagai takyif. Bila orang tu bagaimana kan, macam mana, ditakif lah dan berkatakan tentang Allah tanpa ilmu. Perbuatan dia adalah memperkatakan tentang Allah tanpa ilmu. Oleh kerana itu, setengah tokoh salaf berpesan, jika ada seorang yang berfahaman Jahmiyah mengatakan kepada anda Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, bagaimana dia turun? Untuk menjawabnya, katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dia turun ke langit dunia pada setiap malam dan tidak memberitahu bagaimana dia turun. Kan kita perasan geng-geng apa sidang kalam kan, dia perlu soal tajuk ni. Tapi orang turun kat mana? Kat Jepun ke kat Malaysia? Nampak tak sebiji macam mana yang dilarang oleh salafus soleh. Dia pergi bagaimana kan? Kalau turun kat sini, kat mana? Masa. Yelah, masa itu soalan tadi, masa. Dan dia pergi bagaimana lawak tentang dorang ni, saya tergelak. Saya tulis juga tapi macam malas. Sebab bila Allah Ta'ala sumpah dengan wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal watr, Allah Ta'ala sumpah dengan masa lah tu. Masa fajar. Masa fajar tak wujud lah. Ada fajar tak? Tak ada. Sebab apa? Masa tak ada. Tak ada bagus. Selingan sikit, Allah boleh bersumpah dengan Apa saja, betul? tapi manusia tak boleh kan? Betul. Masa Rasulullah hidup, ada tak para sahabat kata demi Allah dan Rasul? Demi Allah dan Rasul tak ada? Kalau Rasulullah dah wafat sekalipun, Tak ada sumpah dengan Rasul? tak boleh. Tak boleh. Apa hukumnya kalau kita kata demi Allah dan Rasul? Syirik. Syirik. Sebenarnya sebut Nabi kata barang siapa bersumpah dengan nama Allah, mana boleh gandingkan Allah dengan Rasul dekat situ? Nabi sebut sendiri. Man kana halifan falyuhlif billah aw liyasmut. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah ataupun dia diam. Mana Nabi kata buat dengan aku sekali tak apa? Mana ada? Ni kata pelik, saya tak faham kenapa. Kadang golongan ni pelik-pelik kan, kata apa? Masa tak wujud lah, masa tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala cipta langit dan bumi dalam fi sittati ayyam. Tak ada masa. Bohong ni. Awak lagi tahulah. Awak lagi tahu, Allah Ta'ala tak tahu, awak tahu. Astaghfirullahalazim. Sampai benda macam tu pun boleh jadi perbahasan. Konon ni lah, relatif lah, bla 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 lah, bla bla bla. Saya kata bongok tu lah diorang ni. Tak, realiti dah. Allah dah sumpah, Allah dah ceritakan dia pencipta langit dan bumi dalam 6 hari. Awak faham kalimah, tak tahu cara, udahlah. Pelik betul. Astaghfirullahalazim, tak tahu kenapa. Ponung pandai tu, kata ponung pandai. Jadi lain sekali macam Allah sumpah pun tak betul. Allah sumpah dengan masa-masa. Macam kali surah Al-Fajr tu kan, fajar, malam-malam yang 10, itu 10 Zulhijjah, hari yang ke genap, hari yang ganjil. Sebenarnya Allah Ta'ala bersumpah dengan masa-masa ibadat. Masa-masa ibadat. Maka Allah Ta'ala sumpah dengan lail, dengan wan nahar, dengan siang. Allah Ta'ala sumpah dengan semua waktu tersebut. Kenapa tak ada pula? Orang kata tak ada sebab apa? Siang tu masa, malam tu masa, bukan masa. Sebab tu kiraan bila kita nak kira, datang berapa hari? 3 hari 3 malam, kan? Sebab itu kiraan masa. Payah. Jadi bila Jahmi kata macam tu, kita akan jawab Allah beritahu dia turun ke langit dunia pada setiap malam dan dia tak beritahu bagaimana dia turun. Ini merupakan kaedah cukup baik dan berfaedah. Jangan layan. Tadi kata macam mana? Kenapa tanya macam mana? Awak ada contoh lain ke? Mana awak nak nafikan, awak tanya. Kalau pelik tu kita buang. Tak masuk akal.
kat Jepun turun ke Australia, turun ketika mana sepertiga akhir malam di Malaysia, India, Hyderabad, bla bla bla, sampai Mekah, Madinah, lepas tu Afrika. Awak bagaimana kan sekarang ni? Awak lah sebenarnya yang menjisimkan Allah Ta'ala, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebenarnya itu punca asal. Mereka takwil, mereka tahrif, mereka ta'til, sebab mereka dah tamthil. Mereka dah contohkan Allah dengan makhluk, lepas tu dia orang buang kekeliruan mereka, tu dia buang semua sekali. Itu punca asal. Dan banyak orang tak faham bab ni. Dia kata macam pelik kan, kenapa kita pertahankan, sebab ini adalah akidah kita yang betul. Akidah yang daripada ahli kalam tadi sesat. Direct, tak perlu pening kepala. Baik. Berhubung dengan dalil akli pula. Itu dalil akli. Dalil akli pula yang logik dia adalah berkaitan dengan sesuatu perkara yang tidak dapat dikesan melainkan dengan 3 cara. Orang sebut tadi ya. Saya sebut tadi, okey. 3 cara. Pertama, dengan cara melihatnya sendiri. Mana kena nak tahu satu benda, lihat sendiri, tengok sendiri. Okey. Kedua, dengan cara melihat contoh yang seumpama dengannya. Kita tadilah saya bagi contoh Hanzol tadi kan. Saya sebut kalimah je, di bedang kepala tuan-tuan nampak gambar. Sebab tuan-tuan pernah tengok. Cuma kalau orang tak pernah tengok water bikai, saya sebut 10 kali pun tembikai. Apa? Tembikai. Watermelon. Apa? Dia tak nampak lah gambar. Tapi pasal kita secara asasnya orang Malaysia tembikai semua kenal. Dari kecil diajar kan. Terutama bulan Ramadan ni. Allah, tembikai. Tengok water bikai tu kan, menjejih air liur. So basic dia saya sebut tadi ada contoh. Tapi kalau saya sebut pada orang bukan Melayu, tembikai, apa dia faham kan? Ketika orang tu orang Filipin, tembikai, dia pandang muka kita, tembikai. Kalau sebut watermelon dia faham lah. Dia kena contoh. Mana satu benda tak kita ketahui kecuali lihat sendiri. B, ada contoh seumpama dengannya. Ketiga, dengan cara mendengar pemberitahuan orang yang jujur tentangnya. Sebahagian ulama menjelaskan ungkapan tidak boleh dikaitkan dengan cara tertentu. Tidak bermakna kita boleh mengiktikadkan terdapat cara tertentu. Kita bukan tak boleh kita iktikadkan tak ada cara. Dia ada cara tapi kita tak tahu. Maksudnya kalau kita kata ada lah, macam mana tak tahu, itu maksud asal dia. Allah mendengar lah, tapi macam mana tak tahu cara. Saya kan kata tak ada cara pula. Apa yang ada cara makhluk je. Ini masalah ni. Madu kat bawah tu tak habis lagi. Mani gila. Tak kacau. Okay. So masa ni kalau dia kata kita masalah sekarang, dia orang nafikan terus. Dia nak buang habis tau. Kita sekarang ni kita kata cara yang kita tak tahu. Tapi ada tak cara sepatutnya? Mestilah ada yang layak, yang tinggi, yang agung dengan Allah Ta'ala. Kita mendengar, Allah mendengar, tapi dengan cara kita. Allah dengar dengan cara dia maha agung. Yang kata tak ada cara pula, itulah sekali dia orang nafikan terus. Tak mendengar jadi pendengar tu. Mereka kata kalau baru dengar, tadi tak dengar, macam kita dengar pula. Tadi tak doa, sekarang doa. Maksudnya tadi tak doa, sekarang doa. So dengar sekarang. Baru desain makhluk. Semua kononnya di atas dasar ingin menyucikan Allah dari sifat makhluk, tetapi melanggar apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat baginda sampaikan kepada kita. Nah, ini sudut asal yang banyak orang tak faham. Baik. Sebaliknya dia kata, apa benda pula mangkuk ni? Benda ni benda la ilaha illallah. Sebaliknya ia mempunyai cara tertentu tapi kita tak tahu tentang cara tersebut. Itu maksud asal. Banyak pasal dia agung, tinggi, hebat kan, sempurna, tak ada kaitan kita. Macam mendengar kan bila hadis Nabi sebut tentang Allah Ta'ala kata, wahai hamba-hambaku, kalau semua kamu manusia kamu awal kamu sampai makhluk awal kamu sampai makhluk akhir kamu, manusia kamu, jin kamu di atas pentas yang sama, lalu semua minta kepadaku hajat masing-masing, aku akan berikan semua hajat yang diminta dan takkan kurang di kerajaanku walau melainkan seperti mana jarum dicelupkan ke lautan diangkat. Banyak mana kurang jarum tu, itulah banyak mana selepas aku bagi semua, banyak mana yang kurang daripada kerajaanku. Okey, bab hadis tadi
satu bab berkenaan khazanah kekayaan Allah Ta'ala yang tak pernah akan habis. Di ada part adalah macam mana Allah Ta'ala mendengar semua makhluk serentak minta semua sekali apa hajat mereka dengan bahasa yang berbagai tanpa satu pun silap. Ini kita kata macam mana kita tak ada cara. Kalau kita sembang dengan orang ni kan tengah cakap-cakap lepas tu dia ni buat bising, kita cakap je ni buat bising, ni cakap je ni buat bising. Dia sembang dengan geng-geng pengingat bid'ah, dia suka macam tu. Terutama yang sesat macam geng kahal kazab. Kita cakap dengan A, tengah cakap dengan A ni, B menyampuk. Tak habis jawab A lagi, B menyampuk. Bila kita habis jawab A, kita jawab B, C menyampuk. Tengah jawab tu, C menyampuk. Lepas tu D menyampuk. Kata, mana boleh kita dengar 10 orang dalam satu masa? Tapi Allah Ta'ala boleh mendengar semua makhluknya, daripada makhluk pertama sampai terakhir, manusia dan jin, bahasa berbeza, dalam satu pentas yang sama, minta hajat semua dibagi. Ini nak kata agungnya, sempurnanya pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbandingan dengan pendengaran makhluk. Letak dalam komputer punya cara pun takkan boleh buat sedemikian. Tak boleh calculate semua sekali dalam satu masa. Ini yang faham. Kadang-kadang ada golongan translation kan, cakap bahasa kita, terjemah balik bahasa lain kan. Ini satu-satu boleh lah, cuma 10 orang cakap. Lupa handphone tu meletup kot. Handphone tu meletup kan. Itu realiti yang kita kena faham. Jadi pasal sudut cara tadi, Allah Ta'ala maha tinggi, maha agung, maha berkuasa, maha sempurna. Tak ada bayangan yang boleh kita bandingkan. Kita faham maksud, tapi tak tahu cara. Tapi ada cara tak? Adalah cara yang layak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Dengan kata lain, istiwa Allah di arash, di atas arash melibatkan cara tertentu, tetapi kita sebagai manusia tidak tahu cara tersebut. Begitu juga Allah SWT turun ke langit dunia juga mempunyai cara tertentu, tetapi kita tidak mengetahui cara tersebut. Hal tersebut kerana tidak ada sesuatu yang wujud melainkan dia terlibat dengan cara tertentu. Tak ada yang wujud kecuali mesti ada cara. Bila tak ada wujud tak ada cara tu pelik. Tu yang jelas sekali, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada depan. Bagaimana sekali tak ada lah. Ayat yang keluar tu sebab diorang nafikan habis. Sebenarnya tak ada lah. Ini masalah bila cakap macam tu dia marah pula. Dia kata mana boleh cakap macam tu lah. Awak cakap macam tu, tak ada dalam alam, tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak bercantum, tak berpisah. Lepas tu kita pun sama juga, tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak bercantum, tak berpisah. Macam mana ni? Ini apa benda yang nak cakap ni? Jadi kepelikan yang berlaku ni sebab kononnya nak kata beyond our imagination, luar imajinasi kita. Sekarang Allah Ta'ala saya sebut dah, Nabi Mi'raj pun naik ke langit. Buat apa dia? Buat lawak, menerima solat. Dari siapa? Cakap kan tak boleh. Cakap lah. Apa tempat pula? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nak marah, tapi masalahnya dia cakap tu jahil. Dia cuba nak nafikan benda yang dia cakap sendiri, dia sebut sendiri. Kalau cakap pada budak, Nabi Mi'raj ke langit, buat apa? Naik menerima solat. Dari siapa? Cakap dari Allah Ta'ala kan, tiba di tempat pula. Doa kita lepas salin, malaikat naik ke atas, bukan pergi belakang rumah awak. Semua perkara-perkara ni sebenarnya dalil tu dah cukup konkret. Bahkan dia panggil sebagai mutawatir dalil tadi, untuk menyokong satu pengertian saja. Allah di atas, bukan kat kiri kanan awak. Yang kata masa tak ada bertempat, ini ayat yang tak ada timbul daripada Allah Ta'ala sendiri. Tak pernah dia kata wujud bila makan, tak pernah dia cakap macam tu. Tak pernah dia kata dia wujud tanpa tempat. Baik. Dia kata dia kata cara tersebut, dia kata cara tersebut kadang-kadang diketahui, kadang-kadang juga tidak diketahui. Itu je. Cara kadang-kadang diketahui, kadang tak tahu. Imam Malik pernah ditanya mengenai ayat Ar-Rahman al-Arshistawa, Ar-Rahman al-Arshistawa, Tuhan yang Maha Penyayang di atas arasy bersemayam. Dia kata bagaimanakah Tuhan Ar-Rahman beristiwa? Imam Malik menundukkan kepalanya sehingga beliau berpeluh nak cakap tentang Allah Ta'ala, menitik-nitik peluh dia, macam nak cakap tentang perkara tersebut kan.
Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan istiwa itu tidak dijahili, ghairu majhul. Istiwa itu maklum atau ghairu majhul, tidak dijahili. Tidak dijahili. Maksudnya awak tahu, saya tahu. Orang lain tahu maksud dia. Iaitu dari segi maknanya adalah diketahui, tetapi caranya tak dapat difikirkan dengan akal. Kan? Dia sebab dia kata wal kaifiyah majhul. Kan? Atau kaifiyah ghairu majhul, kaifiyah majhul. Mana istiwa ghairu majhul. Ada lafaz riwayat kata ghairu majhul. Istiwa tu ghairu majhul. Tapi kaifiyah ghairu ma'qul. Tak boleh masuk akal untuk kita bayangkan. Sebab Allah Taala tak ada contoh untuk kita bincang. Okey. Hal tersebut kerana bahasa Arab yang berada di hadapan kita menjelaskan setiap tempat yang terdapat kalimah istiwa yang dimutaaddikan dengan kalimah ala. Dia tak ada istawa ala. Dia asalnya istawa saja jadi lazim. Istawa ala dia jadi mutaaddi. Dia jadi ada yang kena istiwa padanya. Kalau tidak istiwa aja. Dia dimutaaddikan dengan huruf jar, dengan ala, bermaksud tinggi. Oleh kerana itu Imam Malik menyatakan istiwa tak dijahili, tapi caranya yang tidak dapat difikirkan dengan akal, kerana akal memang tidak dapat menangkap cara tersebut. Sebab kita tak meliputi Allah dengan cara. Dan kita tak meliputi Allah dengan pengetahuan kita tak boleh mencakupi Allah Ta'ala. Tak diberitahu, tak ada pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh nak gunakan akal kita untuk faham cara. Ya? Dia kata apabila dalil sam'i dan akli ternafi daripada cara, wajib menahan diri daripada bertanya tentangnya. Dia kata macam mana Allah Ta'ala, dia ayat lah, macam mana apa turun ke langit dunia, kat Jepun ke kat Malaysia. Dia ada cara lah. Dia tak masuk cara. Ya? Beriman dengannya adalah wajib, kerana Allah sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang beritahu tentang perkara tersebut. So kita tak boleh kita nafikan, pasal Allah Ta'ala suruh kita beriman. Kemudian Imam Malik kata lagi, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ya? Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Hal tersebut kerana golongan yang paling ingin mengetahui tentang perkara tersebut adalah para sahabat. Tapi kan, para sahabat lebih patut bertanya. Mereka lebih patut keliru. Pasal pada zaman mereka tu, dengan tiba-tiba datang Nabi kata, aku utusan Tuhan, turun wahyu tentang Allah Ta'ala sebagainya. Jadi diorang patut lebih keliru. Tapi tak keluar dari mereka soalan tersebut. Tak pernah ditanya oleh sahabat seorang pun. Betul Imam Malik bin Anas, bila orang kata, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal, bila golongan Mu'tazilah yang menguasai Abbasiyah dulu persoalkan tajuk ni, dia kata bawa sini Quran dan Sunnah baru kita bincang. Kau cakap Quran makhluk ni, bawa Quran, bawa Sunnah, mana nak bincang apa benda tak ada dalam Quran dan Sunnah. Pada Quran sebut kalamullah, Quran kalamullah. Dia kata makhluk, sebab apa? Kenapa nak tambah ayat tersebut? Dia kata tak ada. Kalau kau bawa di Quran Sunnah, bawa sini. Kalau tak ada, mana layak kita berkata tentang Al-Quran, tentang Quran dengan cara tersebut? Sebab tak ada diberitahu Allah Ta'ala sendiri. Okay? Apabila Allah SWT beritahu dia beristiwa di atas arash, mereka mengetahui tentang kebesaran Allah SWT dan makna istiwa di atas arash itu sendiri. Diorang faham. Siapa kata diorang tak faham? Takkan nak kata geng-geng datang ratusan tahun lepas para sahabat, diorang lagi alim bahasa Arab berbanding para sahabat. Gila ke? Kan? Pasal tajuk soalan gila ke? Sebab apa? Sebab bahasa Arab asli duduk kat situ. Sedangkan pada bertahun-tahun demi tahun, zaman Abbasiyah, zaman seterusnya, bahasa Arab dah rosak. Hatta zaman Ali bin Abi Talib tu sendiri dah start, bahasa Arab dah mula kucak-kacir. Sebab kan kita sebut dulu tentang tajuk titik bunyi pada Quran, dia dititikkan bunyi untuk bunyi baris atas, baris bawah sebagainya, yang dibuat pada zaman Ali bin Abi Talib. Benda tu berlaku tahun antara 35 ke 40 Hijrah. 35-40 Hijrah. Ketika tu Ali bin Abi Talib memegang jawatan sebagai khalifah. Pembantu dia seorang lelaki nama Zalim bin Amr atau Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia mengadu pada Ali tentang anak dia cakap bahasa Arab salah. Jadi Ali bimbang. Ali kata suruh letak titik bunyi pada mushaf.
yang Osman bin Affan radhiyallahu anhu perintah untuk ditulis. So kat situ kita faham itu 40-an. Zaman Abbasiyah depan lagi, Imam Ahmad bin Hanbal bukan bawah 100. Bukan bawah 100 tau. Jadi macam mana boleh timbul tajuk masalah ni kononnya orang Arab zaman Nabi tak tahu, diorang zaman kemudian lagi tahu. Ni jaga sikit Jaga, jangan cedera. Panjat tak apa. Cedera jaga. Baik. Okey, dia kata sini dia kata ia tidak mungkin dapat ditanya bagaimana dia beristiwa. Tak mungkin ditanya. Hal tersebut kerana cara beristiwa tak diketahui. Oleh kerana itu, apabila kita ditanya tentang perkara tersebut, lebih baik kita menjawab sebagaimana Imam Malik menjawab. Bertanya mengenai tentangnya adalah bid'ah. Okay, ucapan Imam Malik di atas merupakan neraca ukuran dalam menjawab pertanyaan tentang sifat-sifat Allah yang lain. Macam as-sam', basar, kalam, sama je. Kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Bukan kita kata tak ada cara. Allah ada cara tersendiri, tapi cara tu kita tak tahu. Sebab Allah tak ada contoh untuk dibandingkan. So every time datang tentang tajuk ni, gunakan kata-kata Imam Malik tadi dah cukup untuk membahaskan atau menghentikan perbahasan tentang tajuk ni. Stop. Tak layak pun orang nak bercakap, nak bincang lain ni sebagainya, tak layak. Sebab dia tak tengok Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala tak ada contoh nak dibandingkan. So tak ada pula datang apa dia cakap tadi daripada Quran dan Sunnah. Apa dia cakap tu dalam Quran tak ada, Sunnah tak ada. So macam mana kita nak terima? Okey? Baik. Okey, jawab dia kata ucapan yang Malik merupakan neraca ukuran yang menjawab pertanyaan tentang seluruh sifat-sifat Allah lain. Misalnya apabila ada orang bertanya kepada seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala itu turun ke langit dunia. Bagaimana dia turun ke langit dunia? Jawapan dia, Allah Ta'ala turun ke langit dunia tidak dijahili. Kalimah turun, semua orang faham. Caranya tidak dapat difikirkan dengan fikiran manusia, akal fikiran manusia. Beriman dengannya adalah wajib, dan menyoal tentang caranya adalah bid'ah. Jika ada orang bertanya bagaimana Allah turun ke langit dunia, bukankah seperti malam berubah-ubah? Ini kan macam geng sidang kalam kan, sebut sebiji. Kita berubah kat sini. Okay? Jawapannya ia menyoal tentang jawapannya ialah menyoal tentangnya adalah bid'ah. Soal tentang sepertiga akhir malam yang mana? Kita faham malam-malam lah. Kalau tempat kita sepertiga akhir kita, bangunlah. Jangan kita sibuk orang pun India punya sepertiga akhir malam, kau sibuk apa? Mereka tak sepertiga akhir lagi. Kat kita dah sepertiga akhir, macam mana? Astaghfirullahalazim kan. Macam waktu solat lah. Aras kosong ke atau bengok lagi. Astagfirullahalazim. Tak ada, dia membagi pasal dah jisimkan Tuhan. Dia dah serupakan Tuhan dengan makhluk. Kita sebenarnya kita faham macam itu Ibn Taymiyah dan doa ketika musafir kan. Dia kata macam Allah Ta'ala firmankan macam itulah. Kan dalam doa musafir kita sebut apa? Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkau lah teman dalam perjalanan. Wal khalifatu fil dan penjaga pada keluarga yang ditinggalkan. Engkaulah teman perjalanan aku, engkaulah yang menjadi penjaga, pengganti kepada keluarga yang aku tinggal. Orang kata macam mana? Jangan tanya macam mana lah. Itu doa Nabi. Tapi kalau dah Allah Ta'ala ikut kita jalan kat sana, nampak? Nampak tak? Punca sebab Allah jadi macam makhluk. Dia punya masalah kat situ adalah dekat tajuk berkenaan. Kalau sedangkan kita kata Nabi kata doa macam tu, macam mana kita tahu? Allah Ta'ala bukan macam kita, bukan makhluk macam kita yang perlu apa, kalau hilang kat sini tak ada kat sini, kalau ada kat sini tak ada kat sini. Siapa cakap dia akan hilang tak hilang? Siapa suruh persoalkan? Kalau arash kosong ke tidak, yang awak tanya apa? Yang Allah suruh bagi tahu tadi untuk kita faham tentang keagungan dia. Stop situ dah lah. Waktu kata kalau tak ada arash, mana dia bergantung pada arash ke? Astagfirullahalazim. Okey. Bagaimana orang tersebut boleh bertanya soalan yang tak pernah ditanya oleh para sahabat Nabi SAW? Soalan para sahabat tak pernah tanya. Yang awak tanya buat apa? Okey? Rasa bijak. Sidang kalam. Sedangkan mereka merupakan orang yang paling ingin melakukan kebaikan dan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa lagi berkeinginan untuk
dapatkan pengetahuan tentang Allah Ta'ala dan beramal soleh banding para sahabat. Tapi diorang tak pernah tanya soalan tersebut. Okay? Kita bukanlah orang yang lebih mengetahui perkara tersebut banding Rasulullah SAW. Kita bukan orang paling tahu. Baginda SAW tak pernah mengajar para sahabat tentang jawapan perkara tersebut. Dengan itu menyoal tentangnya adalah bid'ah. Okay. Setelah itu Imam Malik menyatakan, aku tidak melihat kamu melainkan seorang ahli bid'ah. Kemudian beliau mengarahkan orang lelaki berkenaan bertanya itu dikeluarkan daripada masjid. Halau, usir dia keluar. Okay. Ini membuktikan golongan salaf terdahulu benci kan ahli bid'ah. Perbicaraan, bantah-bantahan, andai-andaian dan perdebatan yang dilakukan oleh mereka. Tak layan pun. Dan ada orang kata tak nak jawab ke ustaz. Dah jawab apa? Bukannya perlu jawab pun, tak jawab pun kita tak tahu jawapan kita betul. Kita ada dalil dan diorang tak ada dalil, cakap-cakap. Ya lah, seorang layan buat apa? Tu kalau tak apa, kalau apa share pun saya malas jawab. Dan memang saya tak tengok balik. Kalau ceramah, saya buat ceramah, saya tak tengok balik komen. Jadi orang komen lah kat situ seorang-seorang kan? Kalau dia kata saya tak komen dah, saya ceramah-ceramah saya tinggal. Tak puas hati, buat cara lain. Okay? Baik. Antara yang termasuk dalam erti kata kesempurnaan penyerahan diri kepada Allah SWT ialah tidak bertanya perkara-perkara yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang tidak pernah ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini kerana jika kita membuka pintu kepada persoalan tersebut, kita akan buka kepada semua persoalan yang lain. Last sekali semua benda tak buat pun tak apa, tak ada pun tidak kan. Akibatnya ketika itu kita tidak dapat mengawalnya daripada satu garis panduan yang mantap. So last sekali terbuka lah agama ni ikut pada persoalan masing-masing. Semua orang cakap apa dia nak. Semua orang akan kata-kata tentang Allah Ta'ala apa saja yang dia mahukan. Okay. Okay, wallahu a'lam. Ini panjang sikit. Kita sambung balik Nanti kesambung berkenaan dengan pendirian ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan tamthil, mencontohkan. Jadi membagaimanakan. Ini mencontohkan macam apa. Okay, ini yang kita kata ni. Okay, tapi ada beza nanti insya-Allah kita bincangkan macam ni dia beza dengan takif. Okay, baik. Ada soalan? Tak ada dalam orang masalah tentang bergerak dan diam pun sama juga tak? Macam mana? Bergerak dan diam. Bergerak dan diam untuk Kan dia orang maksudnya dia orang ada masalah tentang bergerak dan diam, adakah sama dengan dia orang menlegisihkan Allah ataupun namakan Allah tu? saya tak perasan sangat maksud yang dinyatakan bergerak dan diam tu sama sahaja ke tidak kan. Diorang bagi diorang bila ada pergerakan je makhluk. Dia tak boleh berubah. Bila berubah maksudnya dia ada benda baru. Tadi tak buat, sekarang buat. Baru, buang. Tadi tak berkata-kata, sekarang berkata buang. Itu betul yang dikata Quran makhluk. Allah Ta'ala firmankan Quran tadi, kemudian lepas dirinya sendiri. Lalu bagi dia, Quran makhluk lah. Itu Mu'tazilah punya idea. Satu kumpulan lagi dia kata Quran tu apa kalam tapi tak ada lafaz. Masalah juga. Masalahnya Nabi SAW dia disuruh. Kalau contoh macam surah Taubah ayat muka surat bawah tu. Taubah mula atas bara'atun kan bawah sekali Allah kata apa? Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka. Jika ada seorang yang musyrik minta perlindungan pada engkau, fa'ajirhu, lindunglah dia hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia dengar kalam Allah. Dengar kalam Allah. Jadi Quran lah. Takkan nak kata bukan. Tapi kan Quran kan ustaz ni yang baca, bukan Allah yang firman. Nampak tak? Kita faham dah kalam Allah itu Quran. Dah stop situ lah. Kita pernah bahaskan tentang siapa baca, siapa jadi apa, tulisan apa yang tulis ini jadi apa. Tak pernah bincang. Jadi benda-benda macam ni kalau kita perhatikan balik, dia adalah golongan al-bid'ah ni yang beria-ia, diam ke, bergerak ke, ini ke, dia cuba nak bahaskan. Perbahasan dia tadi pada masalah tadi lah, masalah balik pada Aristotle punya pegangan, menafikan dari Allah segala sifat-sifat tadi. Itulah sekali, itulah ada macam tak ada, tak bercakap, berkata-kata tapi tak berkata-kata. Kita sekali apa benda maksud orang. So realiti dia sebenarnya benda tersebut dia bagi orang kalau perubahan berlaku itu adalah baru adalah makhluk.
Itu simple. Tapi pecahan yang lain, mungkin kumpulan yang lain akan baca lain pula. Baik. Yang lain tak ada Okey, wallahu alam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi